Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini bersama kembali bersama Cikgu Mas, Matematik tahun 5, masa dan waktu ya. Okey, kita akan belajar tempoh masa. Okey, tempoh masa. Okey, jom kita tengok ya, apa yang kita akan belajar hari ini. Okey, hari ini kita akan belajar menentukan tempoh dan masa melibatkan hari dan jam, bulan dan hari, tahun, bulan dan hari. Tiga sekali kita akan belajar hari ini. Okey. Seterusnya, untuk kemahiran hari ini awak boleh rujuk buku teks muka surat 123 hingga 125. Okey, sebelum kita memulakan pembelajaran kita hari ini, cikgu ingin mengimbas kembali kemahiran kamu di tahun 4. Okey, sebab ianya berkaitan dengan apa yang awak nak belajar. Ada sikit awak berkaitan lah supaya kamu tidak lupa, iaitu sistem 24 jam dan sistem 12 jam. Okey, macam mana kamu nak kenal dia? Kita nak guna ni. Sistem 24 jam ada perkataan jam dan tidak ada titik. Bila sistem 12 jam ada titik dan ada perkataan PM atau AM. Yang ini sebab dia berkait berdua ni, bila kita tukarkan jadi cikgu gunakan macam ni lah. PM ini adalah petang atau malam, AM adalah pagi ya. Okey, yang kedua yang perlu awak tahu, bagaimana awak nak mencari waktu mula, tempoh masa dan waktu tamat. Okey, ni ada sedikit tips yang awak boleh gunakan, formula lah yang biasa cikgu gunakan untuk mengajar anak-anak murid cikgu. Okey, bila awak nak cari waktu mula, iaitu waktu tamat tolak tempoh masa. Okey, waktu tamat tolak tempoh masa, awak akan dapat waktu mula. Okey, ataupun waktu mula, awak nak cari waktu tamat, waktu mula tanpa tempoh masa. Ni nak cari waktu tamat, dua waktu ni awak tambahkan. Waktu tamat pula, kalau kita nak cari tempoh masa, waktu tamat tolak waktu mula, dapatlah tempoh masa. Ya, ini awak boleh gunakan dan awak boleh tengok berulang-ulang kali ya. Okey, sekarang kita teruskan dengan pembelajaran kita, kemahiran yang sepatutnya kita belajar hari inilah. Okey, cikgu tukar pen ya. Okey, sekarang ni kita kamu tengok, kita akan belajar mencari tempoh masa dalam satu hari yang sama. Contohnya, tempoh masa ni kita nak cari hari yang sama. Okey, mesti ada apa tadi cikgu cakap? Kita nak cari tempoh masa. Tengok tempoh masa. Formula dia apa? Waktu tamat tolak waktu mula. Okey, perjalanan kita baca sedikit. Cerita perjalanan Kamal pulang ke kampung mengambil masa selama. Okey, waktu mula dia apa? Yang penting ada waktu mula. Kita tahu bila kita nak cari tempoh masa, mesti ada waktu tamat dan waktu mula. Okey, sebab dia kita nak tolakkan kita nak tolakkan. Okey, sekarang ni kita tengok. Waktu tamat. Berapa tahu waktu tamat? 5.50. Waktu mula 8.20. Susahlah cikgu. 5.50 ni kecil. Macam mana kita nak tolakkan dengan 8.20? Itu cikgu kata tadi, kita gunanya sistem 24 jam. Jadi waktu yang ini kita kena tukarkan kepada sistem 24 jam. Macam mana cara kita nak tukarkan? Okey, pukul 5.50. Okey, kita kena tambahkan dengan 12. Sebab apa 12? Sebab 12 jam. Okey, kita nak jadikan dia 24 jam. Okey, sifar 5. Ini kita kena tambah 7. Okey, jadi sekarang ni 5.50 PM sama dalam sistem 12 jam. Bila kita tukarkan dia kepada sistem 24 jam, dia akan jadi 17.50. Okey, kita dah boleh masukkan dalam, kita kira secara bentuk lazim. Okay, waktu tamat tadi apa? Okey, jam 17.50 minit. Okey, waktu mula tadi berapa? Okey, 8.20. Okey, apa operasi dia? Tolak. Jadi kita tolakkan. Kita tolak lah. Okey, 50 tolak 20. Boleh? Boleh. Jadi 30.
17 kan, 17 boleh tolak 8. 17 tolak 8 dapat berapa? 9. Jadi jawapannya kita mesti tulis 9 jam 30 minit. Bila tempoh masa, awak kena tulis jam dan minit mengikut soalan yang diperlukan. Awak tak boleh tinggalkan macam ni. Kalau awak buat dalam bentuk lazim ataupun cikgu panggil ni bentuk T, bentuk T, sebab dia ada pembahagian jam dan minit dan saat dan seterusnya lah. Okey, kita kena keluarkan jawapan dia supaya menjadi 9 jam 30 minit. Kita tak boleh biarkan dia di sini. Ya, ingat itu pesan cikgu, itu pesan cikgu. Okey, jom kita tengok pula kemahiran yang kedua. Okey, yang ini adalah tempoh masa, hari dan jam. Okey. Okey, sekarang ni kita tengok mencari tempoh masa dalam hari dan jam. Okey. Kita tengok ya. Okey, hari Sabtu. Waktu mula pun sama. Tempoh masa mesti ada waktu mula, ada waktu tamat. Mestinya tetap tolak. Okey, tapi yang kat sini dia melibatkan hari yang berbeza. Hari yang berbeza. Maksudnya ada hari Sabtu dan ada hari Ahad, 2 hari. Kita tengok garis nombor. Yang panjang ni kita panggil dia garis nombor. Okey, garis nombor. Okey, hari Sabtu 9.20 AM, 9.20 pagi, hari Sabtu. Okey, jalan. Okey, sampai tengah malam. Tengah malam pukul berapa? Pukul 12 tengah malam. Okey. Sekarang ni 12 tengah malam. 9 dia dah melibatkan hari yang berbeza. 9.20 hari Sabtu sehingga 9.20 hari Ahad, kita kira satu hari. Okey, sekarang ni masa tamat 11.20 hari yang sama. Okey, yang ini kita boleh cari seperti tadilah. Okey, cikgu dah siapkan bentuk lazim dia ataupun bentuk T. Tempoh tamat dia 11.20. Waktu mula dia 9.20. 11.20, 9.20 kita boleh tolak. Kan? Kita boleh tolak. Jadi kita terus je masuk dalam bentuk lazim. Pastikan dulu boleh tolak ke tak boleh tolak. Okey, kita tolakkan. Jadi 11.20 minit dengan 9.20. Okey, tolakkan. 20 tolak 20 sifar. 11 tolak 11 tolak 9 dapat 3. Jadi di sini tempoh masanya adalah 3 jam. Okey, sekarang berapa jawapan dia? Okey. Hari dan jam. Kita dah dapat kan hari dan jam. Jadi jawapannya adalah 1 hari 3 jam. Okey, senang kan? Okey, kita kena kira satu per satu. Okey, macam ni senang. Okey, menggunakan cara garis nombor. Okey, kita sambung dengan video seterusnya, iaitu okey, kita akan teruskan dengan kemahiran seterusnya. Okey, kita sambung slide seterusnya, iaitu tajuk kita akan belajar tajuk seterusnya, kemahiran mencari tempoh masa dalam bulan dan hari. Okey, kita guna 2 kaedah, 2 cara. Okey, soalan dia adalah 2 September hingga 22 September. Okay, kita tengok cara yang pertama, kita kira dekat kalender lah, kalender yang ni. Okey, 1 2 sorry ya. Kita bermula pada 2 hari bulan September. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 hari. Kalau kita kira secara manual,
kita akan dapat 21 hari. Okey. Ada juga cara yang kedua, iaitu menggunakan kaedah 22 hari bulan tolak 2 hari bulan di bulan yang sama dan tambah 1. Okay. Kalau dalam tempoh masa kita kena tambah 1, dia extra sebab dia yang 2 ni 2 ni dekat 2 ni. Jadi 2 tolak 2, 22 tolak 2, 22 tolak 2 sama dengan 20 tambah 1. Dapat jawapan dia 21 hari. Okey, sama 21 hari. Jadi jawapannya adalah 21 hari. Okey. Okey, kita tengok pula apa ni seterusnya. Slide seterusnya. Kemahiran mencari tempoh masa dalam bulan dan hari. Okey. Melibatkan tempoh masa dalam bulan dan hari. Okay, dalam soalan ni 20 Julai 2021 hingga 2 September 2021. Okey, jadi dia melibatkan 3 bulan. Julai, dia melibatkan Julai, Ogos dan September. Ada 3 bulan. Okey Bulan yang pertama ni, bulan Julai, dia tak cukup sebulan. Dia bermula daripada 20 hari bulan, 20 Julai. Jadi kita kena kira. Awak boleh guna kaedah kira seperti cikgu kira tadi pun boleh. Mana 20 hari bulan? Okey, bermula dari sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Okey, 12 hari. Ataupun awak boleh guna kaedah 31 tolak 20 tambah 1. Boleh? 31 berapa? Tolak 20 dapat 11. 11 tambah 1 dapat 12 hari. Jadi sama Okey, Ogos cukup lengkap 1 bulan jadi 1 bulan. Okey, rumah hari dia tak ada. Okey, lepas tu untuk bulan yang seterusnya, bulan September, dia sehingga 2 September je. Jadi dia bermula daripada 1 September hingga 2 September. Kalau kita kira daripada kalender, okey 1 2 kan. Jadi 2 hari ataupun 2 tolak 1 tambah 1. 2 tolak 1 dapat 1 tambah 1 sama dengan 2. Kan? Kemudian kita tambahkan mengikut dia punya rumah lah. 12 hari tambah 2 hari dapat 14 hari. Bulan ni tak ada. Yang ini pun tak ada. Jadi 1 hari. Jadi jawapannya adalah 1 bulan 14 hari. Okey tempoh masa dia macam ni lah. Kamu kena kira satu persatu. Okey, jom kita tengok slide seterusnya. Kemahiran seterusnya iaitu mencari tempoh masa dalam tahun, bulan dan hari. Okey, cikgu akan bagi awak 2 contoh Okey, contoh pertama, kita tengok daripada kenyataan iklan Ini ada dalam buku teks. Okey, projek untuk kesejahteraan penduduk, menaik taraf kompleks sukan. Okey, mula 1 Disember 2019. Okey, tarikh siap 19 Januari 2021. Ada tahun yang berbeza. Betul dah. Ada tahun, ada bulan, ada hari. Tetapi soalannya dia nak dalam soalannya hitung tempoh projek menaik taraf kompleks sukan dalam hari. Soalan berkehendakkan bilangan hari berpandukan maklumat di sebelah. Okey, maklumat di sebelah ni lah. Okey jadi dia nak hari. Okey, sekarang kita tengok. Kita asingkan ikut jadual, lagi mudah dan kita nampak Okey, kita bermula daripada 1 Disember 2019 tarikh mula, tarikh akhirnya 19 Januari 2021. Tengok tempoh masa cikgu cikgu
tempoh masa. Okey, tempoh masa 1 bulan 12 2019 hingga 31/12/2019 kita ada 31 hari 31 hari. Macam mana nak kira? 31 tolak 1 kan tambah 1. Yang kita dah belajar kat sebelah kita akan dapat 31. Senang kan nak cari tempoh masa? Okey, lepas tu tahun 2020 ni 1 tahun. Maksudnya bila 1 tahun kita akan ada 365 hari ataupun 366. Dia ada 2. Sebab dalam masa dah waktu kita ada tahun lompat. Tahun lompat ni, okey, cikgu ada sikit nota, awak boleh tengok di sini. Tahun lompat ni berlaku 4 tahun sekali. Okey, macam mana kita nak tentukan dia sama ada dia tu tahun lompat atau tidak? Okey, macam mana nak tentukan? Tentukan kita bahagikan tahun dengan 4. Sebab apa? Sebab dia melibatkan 4 tahun sekali. Okey, kita tengok tahun 2020 sama ada dia tahun lompat atau tidak. Bahagikan dengan 4. Okey, 5 20 sifar turunkan 2 sifar tolak. Okey, 25. Okey, 20. Ada baki tak? Tak ada baki. Jadi dia adalah tahun lompat. Bila tahun lompat kita akan ambil 366 hari. Okey, kemudian ada lagi tamat dia, tarikh siap dia 19 Januari 2021. Okey, jadi macam mana kita nak tarikh hari dia? 19 tambah 1 tolak 1 dapat 19 hari. Bila kita tambahkan ke semuanya dapat berapa? 1 tambah 6 tambah 9 kita dapat 16. Okey, 1 tambah 3 4 10 dapat 6 10 11. Okey, jadi jawapannya adalah 416 hari. Inilah jawapannya. Kita buat satu persatu. Lagi mudah kita buat dia dalam di dalam satu jadual. Okey, cukup dulu untuk hari ini. Kita belajar tajuk masa dan waktu. Awak boleh ulang-ulang saya punya video. Awak boleh ulang video saya ni. Okey, dah tengok video saya. Awak buat latihan di dalam buku teks muka surat 126. Awak selesaikan di dalam buku tulis matematik 1. Kalau tak ada matematik 1, awak buatlah matematik 2 ataupun awak buatlah matematik 3. Terpulanglah dekat awak. Tapi awak buat latihan muka surat 126. Latihan nombor 1 dan 2 sahaja. Yang nombor 3 tu awak tak perlu. Okey kelas. Sekian dulu kelas bersama